kumpulan saya akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu mudahnya memupuk kesepaduan sosial. Perpaduan merupakan suatu objektif bagi setiap negara di setiap pelosok dunia. Begitu juga dengan negara kita, Malaysia. Akan tetapi, apa yang telah kita semua nikmati selama 40 tahun ini belum lagi perpaduan tetapi kesepaduan sosial. Apakah maksud kesepaduan sosial? Kesepaduan sosial ialah suatu keadaan aman, stabil dan makmur sejahtera yang wujud dalam sesebuah masyarakat, khususnya yang berbilang etnik kerana wujudnya kesepakatan sosial yang kuat yang terbina. Senario yang menggalakkan kesepaduan sosial boleh dibayangkan seperti berikut. Biarpun wujud perbezaan bangsa, agama dan konflik dalam suatu masyarakat itu, jika para anggotanya sanggup berunding dan bertolak ansur untuk mewujudkan sebuah kesepakatan, tolak ansur dan toleransi malah bersungguh membina harmoni dan pelbagai bentuk ikatan sosial, maka kesepaduan sosial akan mekar, segar bugar, terpamer. Dalam kata lain, kalau kita lihat kembali ke keadaan di Malaysia, biarpun kita belum mencapai perpaduan yang diimpi dan diidamkan, namun kita sebenarnya sudah pun menjalin hubungan kerjasama antara etnik dan kelompok, berkongsi aktiviti budaya dan pinjam-meminjam unsur budaya masing-masing sebelum mencapai kemerdekaan lagi. Dan ianya telah berlaku lebih daripada 60 tahun, sekaligus menikmati pembangunan ekonomi dan kualiti hidup yang sederhana dan tinggi yang terbina teguh semenjak tahun 1970-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Masraq bin Al-Halifi. Saya daripada kumpulan TP 229 3A. Saya berharap anda semua sihat selalu. Kita menghadapi krisis pandemik yang sangat baik. Okey. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang kebaikan mencapai kesepaduan sosial. Apa yang kebaikan kita perlu? Yang pertama, dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Apabila kita bergaul dengan rakan daripada berbagai etnik ataupun kaum, kita dapat mempelajari budaya mereka dari segi pemakaian mereka, amalan mereka, makanan tradisional mereka dan sebagainya. Tidak lupa juga kita dapat mempelajari percakapan perkomunikasi mereka, iaitu bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan sebagainya. Yang kedua, kita dapat menjadikan sebuah negara itu moden. Kenapa kita dapat menjadikan sebuah negara moden? Perpaduan merupakan salah satu amalan yang perlu diamalkan oleh setiap rakyat Malaysia. Apabila perpaduan akan diamalkan, rakyat akan melakukan kerjasama antara satu sama lain dalam mencapai suatu matlamat negara. Ini akan menjadikan sebuah negara yang moden. Dan yang terakhir, kebaikan yang kita beri ialah dapat mewujudkan suasana aman dan damai. Contohnya, setiap kawasan perumahan akan mengadakan satu program gotong royong. Mereka perlulah bekerjasama antara satu sama lain dalam membersihkan kawasan perumahan. Tidak lupa juga hormat menghormati antara satu sama lain merupakan nilai yang perlu diamalkan oleh setiap rakyat Malaysia. Walaupun berlainan kaum, kita perlulah saling hormat menghormati. Kita kaitkan dengan peristiwa 13 Mei, iaitu pergaduhan antara Melayu dan Cina. Adakah kita mahu mengulangi peristiwa tersebut? Anda semua tidak mahu mengulangi peristiwa tersebut kerana memiliki impak yang buruk kepada kita. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nazriullah Idham bin Hamid. Nombor student 2019-256-454. Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan bagi memupuk kesepaduan sosial di antara rakyat Malaysia. Apa cara-cara tersebut? Cara pertama adalah dengan kerajaan boleh menganjurkan rumah terbuka pada setiap perayaan yang disambut oleh seluruh rakyat Malaysia. Sebagai contoh adalah perayaan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan sebagainya. Hal ini jelaslah bahawa agama itu dapat menyatukan seluruh rakyat Malaysia dengan melalui cara dan jalan yang betul. Perkara tersebut dikatakan demikian kerana apabila kerajaan menganjurkan rumah terbuka, seluruh rakyat Malaysia tidak mengira kaum, bangsa dan agama akan turut serta dan mereka akan berhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain sekaligus dapat mewujudkan satu suasana yang harmoni antara seluruh rakyat Malaysia.
Cara kedua adalah dengan melalui individu itu sendiri, dengan menerapkan nilai budaya ataupun nilai warisan di dalam aktiviti seharian. Hal ini kerana Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang bangsa dan juga agama, sekaligus mempunyai pelbagai jenis budaya dan juga warisan. Oleh itu, kita boleh mengaplikasikan dan berkongsi-kongsi budaya kita sesama rakyat Malaysia. Perkara yang boleh dikongsi sesama kita adalah seperti makanan, pakaian dan peradaban kita. Contohnya seperti rakyat Malaysia yang menjadikan sarapan roti canai itu yang merupakan sarapan budaya masyarakat India sebagai antara sarapan yang menjadi kegemaran seluruh rakyat Malaysia. Oleh itu, budaya dan warisan juga dapat meningkatkan persepaduan di antara rakyat Malaysia dan meningkatkan sifat hormat antara rakyat Malaysia antara satu sama lain. Cara yang ketiga pula dengan melalui aktiviti sukan. Sukan merupakan medium yang sangat kukuh dan sangat hebat bagi menyatupadukan seluruh rakyat Malaysia. Walaupun berlainan pahaman politik dan berbeza agama dan budaya, apabila melibatkan Malaysia dalam aktiviti sukan, seluruh rakyat Malaysia akan bekerjasama dan memberikan sokongan yang terbaik. Sebagai contoh, pasukan bola sepak Malaysia iaitu Ahmad Malaya, apabila mereka bertanding di Stadium Bukit Jalil, seluruh rakyat Malaysia akan turun ke stadium dan memberi sokongan, tidak mengira bangsa dan agama. Mereka tu sama-sama bersorak dan memberikan sokongan yang sangat padu. Kesimpulannya, sukan merupakan medium yang kukuh bagi meningkatkan persepaduan. Wira-wira sukan negara kita juga terdiri daripada pelbagai latar belakang budaya mereka masing-masing, tapi mereka berjuang di bawah satu bendera, iaitu Jalur Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahid bin Bakri. Seterusnya saya akan menerangkan tentang impak ataupun kesan negatif dalam konteks kesepaduan sosial. Ianya terbahagi kepada tiga, iaitu individu, masyarakat dan negara. Dari segi individu, ianya akan melahirkan individu yang antisosial. Apabila wujudnya individu yang antisosial ni, contohnya macam sesuatu pekerjaan, apabila ada individu yang antisosial, dia akan menyukarkan proses kerja tu berjalan, kualiti kerja pun akan hasil dia akan jadi rendah. Dan dalam pada masa yang sama, orang yang antisosial ni dia akan mudah untuk iri hati ataupun dia akan jadi seorang yang penting diri. Apabila jadi seorang yang penting diri ni, akan berlaku banyak penindasan untuk kepentingan diri dia sendiri. Seterusnya dari segi masyarakat. Dari segi masyarakat ni, dia akan melahirkan masyarakat yang tak hormat antara satu sama lain. Oleh sebab tu, akan memberi kesan kepada sebuah masyarakat tu, dia akan mundur dan dia tak akan mampu untuk ke hadapan. Dia akan mundur dan juga dia akan dipandang bermentaliti rendah. Seterusnya dari segi negara. Dari segi negara ni, apabila kesepaduan sosial ni tak dipandang serius, ia akan memberi kesan juga kepada negara. Antaranya, negara ni dia akan berlaku banyak rusuhan ataupun berlaku banyak rusuhan antara masyarakat dalam sesebuah negara tu sendiri, sebab kurangnya pendedahan ataupun kurangnya kefahaman tentang pentingnya kesepaduan sosial ni di dalam sesebuah negara, dan ianya akan memberi kesan kepada negara tu. Contohnya macam mudah untuk dijajah macam tu, sebab benda ni tak mustahil dan juga akan berlaku banyak pertumpahan darah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Zaidi Berwangsa. Saya daripada AP229 3B. Saya ingin menerangkan tentang cabaran-cabaran kesepaduan sosial di Malaysia.
Terdapat beberapa cabaran yang telah menghalang proses sosialisasi di Malaysia. Yang pertama ialah tidak memahami budaya dan adat resam kaum lain. Kebanyakan kaum di negara ini, iaitu kaum majoriti seperti kaum Melayu, berasa lebih selesa dan selamat hidup dalam kelompok mereka saja. Begitu juga dengan kaum Cina dan India yang mempunyai rasa yang serupa. Apabila tiada interaksi antara kaum, maka rendahlah kefahaman antara suatu kaum itu tentang budaya dan adat resam mereka. Yang kedua ialah proses sosialisasi yang terhad. Terdapat sekurang-kurangnya dua ejen utama dalam proses sosialisasi seseorang individu, iaitu ibu bapa dan juga sekolah. Yang pertama ialah ibu bapa yang juga dikenali sebagai sosialisasi yang akan mengajak anak-anak mereka tentang nilai murni, kelakuan dan juga sikap. Yang kedua ialah sekolah yang merupakan tempat proses bercampur gaul dengan kelompok kaum seperti Cina, Melayu dan India. Disebabkan adanya sekolah vernakular seperti vernakular Cina dan India telah menghadkan lagi proses sosialisasi antara kaum di Malaysia. Dan yang ketiga ialah stereotip, yang bermaksud pernyataan-pernyataan yang ditanggapi terlebih dahulu yang wujud atau terbentuk dalam pemikiran atau minda seseorang. Antara contoh stereotip yang pernah didengari dan pernah wujud di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum ialah orang Melayu dikatakan sebagai kaum yang malas bekerja, berasa selesa dengan konsep ala kadar atau cukup makan saja. Orang Cina juga pula dikatakan tidak ada perkara yang lain lebih penting dalam hidup mereka melainkan duit. Dan manakala orang India pula dikatakan kaum yang tidak boleh dipercayai dan yang bermaksud tidak amanah. Hal ini telah menimbulkan salah faham antara satu sama lain yang telah menyebabkan terhalangnya proses sosialisasi di Malaysia. Syahid, nah. Thank you. Nama. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.